Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung lagi di dalam topik shallow foundations. Okey, jadi saya harap anda telah pun memahami apakah perbezaan di antara shallow foundation dan juga deep foundation. Yang mana untuk shallow foundation ini kita boleh kelaskan shallow foundation ini apabila structure foundation itu tidak melebihi 3 meter. Okey, kalau foundation itu tidak melebihi 3 meter, maknanya dia adalah dikategorikan sebagai shallow foundation. Manakala apabila structure foundation itu lebih daripada 3 meter kedalamannya, maka itu adalah dikategori sebagai deep foundation. Okey, jadi hari ini kita akan tengok sedikit bagaimana untuk kita mengira ultimate bearing capacity untuk asas tersebut. Okey, jadi insyaAllah kita akan belajar macam mana nak kira ultimate bearing capacity. Tapi sebelum tu kita kena tengok dahulu apakah dia asas perlu asas, apakah kriteria yang perlu dipenuhi oleh asas. Yang pertamanya adalah, so kat sini asas perlu memenuhi 3 kriteria utama. Yang pertamanya adalah ia perlu di lokasi yang betul secara penhalaan pugak vertikal dan mendata horizontal agar dapat mengurangkan pengaruh beban luar. Maknanya kedudukan asas itu perlulah di setting up dengan betul supaya tidak akan ada pengaruh beban luar. Contohnya apabila mana asas itu di dalam plan kedudukannya berbeza dengan semasa pembinaan, so mungkin ini akan menyumbang kepada pengaruh beban luar seperti beban CP, beban CP. Okey, ataupun inclination load. So apabila berlakunya beban itu tidak berada pada the center of the foundation, so that will be influence the what we call that external load. So kita kena make sure kedudukan asas kita di dalam plan dan juga semasa pembinaan perlulah pada kedudukan yang betul untuk kita mengelak daripada menyumbang daripada pengaruh beban luar lah. Kalau tidak center, so dia akan menyebabkan ada moment kat situ, menyebabkan ada moment. Okey, jadi ini akan menyebabkan pertambahan beban kepada asas tersebut. Okey, yang keduanya ialah ia perlu selamat daripada kerosakan atau kegagalan keupayaan galas, iaitu bearing capacity failure. Maknanya untuk asas tersebut mestilah selamat dari segi kegagalan keupayaan galas, ataupun bearing capacity failure. Dia mesti selamat daripada bearing capacity failure. Kemudian yang ketiga ialah ia perlu selamat daripada enapan berlebihan ataupun excessive settlement. So dia tidak, kita kena pastikan kita punya asas itu ataupun foundation itu tidak melebihi excessive settlement. Okey, maknanya kalau kita tengok pada slide sebelum ni, dia punya allowable settlement equal to 25 mm ataupun 1 inci. So kita tidak boleh melebihi daripada 1 inci lah. Kita kena design asas tersebut dengan menggunakan compressibility behavior, so we can estimate the primary settlement and also for secondary settlement. Okey, kemudian procedure, kita tengok procedure mereka bentuk asas. Yang pertamanya, macam mana kita nak design asas ni? Yang pertama kita perlu apa? Kita perlu kira semua daya bertindak di atas asas. Maknanya kat sini kita kena tahu berapakah working load ataupun built-in load yang ditransfer kepada asas tersebut. Kita kena kira lah working load tu. Working load maknanya start daripada bumbung, start daripada roof to the roof beam kepada kolom kepada asas, slab kepada beam kepada kolom, dan kolom kepada asas. Kita kena kira daripada atas sampailah ke asas tersebut. Berapakah daya yang akan ditampung ataupun ditampung oleh beban tersebut.
Dan yang keduanya adalah dapatkan maklumat tanah secara rawak di tapak dari keputusan pengukuran ataupun uji kaji makmal. So kita kena dapatkan parameter tanah daripada uji kaji geoteknik. So yang ketiga, tentukan kedalaman dan lokasi asas. So selepas kita dah dapat parameter tanah daripada uji kaji geoteknik, so kita boleh membuat anggaran kedalaman asas, sama ada kita nak pakai shallow ataupun deep kat sini. Okey. Kemudian yang keempat, kira keupayaan galas tanah yang menyokong. Okey, mana kita kena tahu dahulu berapakah keupayaan galas tanah di kawasan tersebut. Okey, berbeza kekuasaan, berbeza dia punya keupayaan galas tanah. So kita boleh menentukan keupayaan, boleh kita mendapatkan keupayaan galas tanah dengan melakukan SI, site investigation, ataupun paling kurang kita melakukan uji kaji prop Macintosh, prop, yang mana Macintosh prop ini dia boleh membuat site investigation maksimum 15 meter ke bawah. Okey, kemudian apabila kita dah dapat parameter tanah, dah tahu dia punya keupayaan galas, so kita boleh tentukan saiz asas tersebut. Kemudian selepas kita tentukan saiz asas, kemudian kita akan semak. Kita akan semak tekanan sentuh ataupun contact pressure dengan keupayaan galas yang dibenarkan. Okey, kita akan semak tekanan sentuh dan juga keupayaan galas dengan keupayaan galas yang dibenarkan. Semak kestabilan terhadap gelangsaran ataupun sliding. Semak kestabilan terhadap overturning, kemungkinan asas itu boleh terbalik ataupun overturning disebabkan oleh lateral pressure ataupun beban daripada unsur luar lah. Okey, kemudian seterusnya anggarkan jumlah dan perbezaan enapan. So kita kena kira lah berapakah untuk asas ini, berapakah dia punya mendapan ataupun settlement yang akan berlaku. Kemudian buat reka bentuk struktur asas. Okey, buat reka bentuk struktur asas. So kita boleh design lah dia punya reinforcement, dia punya size dia tadi, ketebalan asas tu berapa. So kita boleh design based on maklumat yang kita dapat. Okey, ini adalah prosedur biasa yang digunakan untuk kita mereka bentuk sesuatu asas, di mana asas ini sangat penting bagi sesebuah bangunan. Bagi sebuah bangunan tanpa foundation ataupun asas, maka bangunan itu tidak dapat didirikan di atas tanah tersebut. Okey, jadi kita tengok sedikit teori keupayaan galas tanah. Okey, teori keupayaan galas tanah. Okey, kita tengok kat sini. Kaedah yang biasa digunakan untuk mereka bentuk asas adalah berdasarkan konsep keupayaan galas. Berdasarkan kepada konsep keupayaan galas. Keupayaan galas ataupun Q merujuk kepada keupayaan galas tanah untuk menyokong keseluruhan asas dan struktur. Okey, keupayaan galas ini adalah bearing capacity lah. Okey. Keupayaan galas mutamak ini adalah ultimate bearing capacity, QULT, ataupun QU merujuk kepada beban per unit luas yang mana ia hanya menyebabkan kerosakan ricih tanah ataupun shear failure di dalam tanah. Okey. Ini maksudnya beban per unit area yang menyebabkan kerosakan ricih tanah atau shear failure dalam tanah. So ini adalah keupayaan yang paling tinggi, muktamad, maknanya yang paling tinggi untuk asas tersebut. Okey, maknanya contohnya dia punya ultimate bearing capacity contohnya 100. Okey, kalau kita apply 101 kepada asas tersebut akan gagal sebab terlebih 1 kilonewton. Itu maksimum limit dia. Itu maksudnya keupayaan galas muktamad ni adalah paling tinggi dia boleh pergi setakat tu je. Kalau 100, kalau lebih 100.1 kemungkinan dia akan gagal. So kita kena faham kat situ apakah dia ultimate bearing capacity ataupun keupayaan galas muktamad ataupun QULT ni. Okay, manakala untuk allowable bearing capacity pula, keupayaan galas yang dibenarkan atau QAll ataupun QA ni merujuk kepada beban per unit luas yang mana tanah berkeupayaan untuk menyokong beban tanpa sebarang pergerakan yang tidak selamat dan ia merupakan keupayaan galas untuk reka bentuk. Okey, jadi yang ni keupayaan galas allowable bearing capacity ini sama dengan ultimate bearing capacity bahagi dengan safety factor lah.
Sebab ultimate ini dia punya limit dia. Limit kita bahagi dengan sensitive factor. Biasanya untuk asas ni 2.5 hingga 3. So kita bahagikan dengan 3. So apabila kita nak make sure satu beban yang dikenakan pada asas tersebut tidak berlakunya unsafe movement kepada asas tersebut lah. Tidak berlakunya sebarang pergerakan yang tidak selamat. Jadi sebab tu kita bahagikan dengan safety factor supaya sebarang kegagalan tidak akan berlaku. Contohnya kita bahagi dengan 3, maknanya 3 kali ganda. Contohnya keupayaan galas sesuatu asas tersebut, katakan dia 300 kN. So kalau kita bahagi 3, 100. Maknanya kita anggap asas tersebut hanya boleh menampung 100 kN. 100 kN sahaja. Tapi sebenarnya dia 3 kali ganda daripada itu dia boleh tampung. Tapi untuk keselamatan, so kita ambil 3, faktor keselamatannya 3. Jadi apabila kita buat macam tu, maknanya ianya lebih selamat, lebih selamat, bangunan tersebut lebih selamat. Okey, beban yang diperlukan adalah bersamaan dengan keupayaan galas yang dibenarkan, dibahagikan dengan faktor keselamatan KFS dan antara 2.5 hingga 3 macam saya cakap tadi lah. Okay, untuk mendapatkan allowable bearing capacity, so Q ultimate tadi kita bahagikan dengan safety factor, iaitu di antara 2.5 hingga 3. Okay, perhatian perlu diambil untuk memastikan reka bentuk asas adalah selamat dengan anggapan tiada berlaku. Yang pertama kita kena semak, supaya asas ini tidak berlaku kerosakan struktur asas ataupun structure collapse. Dan yang kedua, tidak berlakunya excessive settlement ataupun enapan berlebihan ataupun settlement yang berlebihan. Okey, jadi kita pergi kepada bearing capacity analysis. Okey. So dia ada 3 type of bearing capacity failure yang ada. Kita ada 3 jenis 3 jenis bearing capacity failure. First is general shear failure, second local shear failure, and third punching shear failure. So ini jenis-jenis kegagalan ini adalah depend on type of the soil. Okey, so kita tengok dahulu untuk general shear failure ini, apakah dia general shear failure. So general failure ini when foundation consider rest on dense sand or stiff cohesive. Apabila asas itu rest di atas tanah tanah pasir yang tumpat ataupun stiff cohesive soil, tanah yang stiff untuk cohesive soil. So maka kebiasaannya dia akan berlakunya yang dipanggil sebagai general shear failure lah, yang mana apabila kita, ini adalah asas, apabila kita kenakan beban kat sini, so tanah ini akan berlakunya bulging kat sini. So dia akan ada bulging. So ini adalah bentuk dia punya failure surface in the soil, bentuk dia macam inilah. So bila kita kenakan load kat sini, so akan ada kat sini, so akan ada bulging kat sini. So ini adalah dikategori sebagai general shear failure. Manakala untuk local shear failure, when foundation consider rest on sand or clayey soil of medium compaction. So ini dia tanahnya medium compact, berbanding dengan yang pertama tadi, tanahnya dense, tanahnya stiff. Kalau stiff dan juga dense, biasanya bentuk kegagalan bearing capacity tadi adalah general shear failure. Manakala apabila tanah yang sederhana, medium compact, kebiasaannya dia akan berlaku dipanggil sebagai local shear failure. Apakah dia local shear failure? Apakah perbezaan di antara local shear failure dan juga general shear failure? Dari segi bezanya adalah dia punya bulging kat sini. Bulging kat sini lebih kecil berbanding dengan general. Sebab general ni tanahnya keras, tanahnya lebih dense. Yang ni sederhana, so dia punya bulging pun kurang. Bentuk failure surface ni samalah dia punya tu, cuma dekat sini dia lebih kurang seragam. So kat sini dia ni lah lemah sedikit, dia punya ni. Okey.
Kemudian yang ketiga, punching shear failure ini berlaku apabila foundation ini rest pada fairly loose soil. Okey, apabila foundation itu rest pada tanah yang sangat tanah yang loose, seperti tanah gambut. So apabila asas ini rest pada tanah yang loose, so dia tidak ada sebarang bulging pun berlaku di sekitar sini, di sekitar here. So dia hanya ada dia punya failure surface hanya ada segitiga di sini saja. So ini adalah kategori bearing capacity failure yang perlu kita faham untuk di dalam kita menganalisis foundation. So graf dia pun okey, kalau yang ni pun dia dah tidak ada bentuk macam inilah. Kalau ini dia bentuknya naik, kemudian dia akan fail. So yang ni dia naik, kemudian dia tidak dia punya ni sebab dia medium compact, so dia tidak turun ke bawah lah, dia just macam ni lah dia punya ni. So kalau yang ni dia macam ni. Alright, grafnya. Alright, okay, yang ni adalah plastic analysis of bearing capacity, Terzaghi method, yang mana through the plastic analysis bearing capacity, we can come up with the formula how to calculate the ultimate bearing capacity. Actually, that formula hasil daripada gambar rajah, hasil daripada plastic analysis. Okay, hasil daripada plastic analysis kita boleh keluarkan formula untuk menentukan ultimate bearing capacity untuk jenis asas. So kat sini kita tidak perlu derive formulanya. Macam mana daripada gambar rajah ni kita boleh keluarkan formula untuk asas tersebut lah. Cuma kita tengok sedikit lah basic. Okey, kat sini dia ada 3 zone sebenarnya. Dia ada 3 zone. Okey, dekat yang hitam ini adalah dia punya foundation. Foundation, kemudian Q ni load. Okey, dekat sini, okey, ini adalah dia punya theta. Okey. So dia ada zone 1. Zone 1 ni adalah kita panggil dia sebagai triangular zone. Ini adalah triangular zone. Manakala zone yang kedua dia panggil zone of radial shear. Sini adalah radial shear. Dia bentuk spiral, dia punya failure surface. Failure surface ini bentuk spiral. Okey, manakala untuk zone yang ketiga dipanggil sebagai Rankine passive zone. Ini adalah Rankine passive zone, yang mana dia punya failure surface dia straight line. Okay, straight line. So kat sini dia punya ni 45 degree. 45 degree minus V over 2. Okay. So ini adalah overburden pressure. Gamma kali dengan D ni adalah dia punya overburden pressure. Okay, sama dalam dengan asas di sini ya. So yang gamma ni adalah unit weight. So DF ni adalah kedalaman asas. Okay, jadi daripada plastic analysis ni kita boleh, so ini saya dah buatlah derive ni supaya dia boleh keluar menjadi persamaan. So kita tidak perlu belajar terlalu detail lah. Kita just apply saja formulanya. So daripada derive, daripada plastic analysis tadi, kita dah buat persamaan, dah kira sampailah dia akan keluar QU. QU ni adalah dia punya ultimate bearing capacity untuk asas. Okay. So daripada hasil daripada derivation tadi, kita boleh keluarkan persamaan untuk tapak selanjar ataupun continuous foundation, circular foundation dan juga square foundation. So kita ada 3 formula untuk asas. Okey, persamaan berikut adalah digunakan untuk mengira kumpulan garis mutamat yang dibangunkan oleh Terzaghi. Okey. Okey, ni daripada hasil daripada derivation tadi kita dapat inilah continuous foundation, kita dapat QLT sama dengan C and C plus gamma 1 DF and Q plus 0.5 gamma 2 B and gamma. So ini untuk ini tapak selanjar continuous, ini untuk circular, ini untuk square. Okey. Jadi apakah QULT ni adalah kumpulan garis mutamat ataupun ultimate bearing capacity. C ni adalah kejelikitan ataupun cohesions.
NC, NQ and gamma ni adalah faktor keupayaan galas terzagi. Okey, bearing capacity terzagi factor. Bearing capacity terzagi factor. Okey, gamma 1 ni, okey, gamma 1 di sini. Gamma 1 ini adalah berat unit tanah berkesan di atas dasar tapak. Di atas dasar tapak. Tengok. Gamma 2 ni berat unit adalah berat unit tanah berkesan di bawah tapak. Di atas tapak, di bawah tapak. Okey. DF adalah kedalaman tapak atau jarak daripada permukaan tanah sehingga ke dasar. Ini adalah kedalaman asas tersebut. B ini adalah kelebaran. Kelebaran tapak. Kalau R kita guna untuk asas bulat. Kalau B kita gunakan untuk asas square. Okey. Okey, jadi faktor keupayaan galas terzagi adalah fungsi faktor keupayaan galas terzagi adalah fungsi sudut geseran dalam tanah. Itu V, Soil angle of internal friction. Okey, setiap faktor keupayaan galas mempunyai pengaruh yang menyumbang kepada jumlah nilai keupayaan galas untuk suatu jenis tanah. Okey. Nilai NQ dia ada function dia sendirilah, kita kena fahamlah. NQ ini adalah terzagi bearing capacity factor. So NQ ni apa dia? NQ ni sebenarnya adalah menggambarkan pengaruh tambakan secas. NQ ini faktor-faktor yang kita consider semasa mengira keupayaan galas muktamad ataupun ultimate bearing capacity itu secas, mengira juga beban daripada secas di atas asas tersebut, itu NQ. Manakala NC adalah pengaruh kejelikitan tanah. Okey, pengaruh daripada kejelikitan tanah itu adalah NC, pengaruh daripada cohesion. Manakala untuk N gamma adalah pengaruh berat tanah dan kelebaran tapak atau jejari. Okey, ini adalah pengaruh unit weight of soil tadi. Okey. Okey, ini adalah chart yang digunakan untuk kita mendapatkan terzagi bearing capacity factor. Okey. So di sini kita boleh menggunakanlah. Okey, contohnya kat sini ataupun sebenarnya graf ini dihasilkan daripada formula inilah. NQ kita masukkan, so kita akan dapat plot graf inilah. NC dan juga N gamma. Okey, note E ini adalah E is the base of nature algorithm. Approximately, okay, E ini sama dengan 2.71828. Okay, the line of figure 9.4 representing N gamma was found by plotting value determined in study Meyerhoff. Okay, 1955. Okey, jadi dengan menggunakan gambar rajah ini kita boleh menentukan terzagi bearing capacity factor, iaitu N gamma, NQ dan juga NC. Dengan kita mengetahui nilai V, nilai friction angle. So katakan friction angle 30, so kita naikkan ke atas. Okey, yang bersilang ni kita akan unjuk kepada paksa Y, so kita akan dapat bersilang pada N gamma, so kita akan dapat N gamma. N gamma kat sini 16. Bersilang pada NQ, so pada paksa Y dia kita akan dapat NQ ni 18. Manakala ini NC nya 30. So dapat nilai ini kita akan masuk dalam formula tadi. So kita boleh mendapatkan ultimate bearing capacity untuk asas tersebut. So manakala boleh juga kita menggunakan table inilah. Okay, kalau kita ada nilai V 14, so kita boleh dapat NC 10.2, NC 10.37, NQ 3.59 dan N gamma 0.92. Okay, so ini adalah relationship between load and settlement of a footing on dense sand or hard clay and loose sand or soft clay. So kat sini dia ada load per unit area Q, kemudian ini settlement. So apabila tanah itu loose, so dia punya keupayaan untuk menampung beban itu kuranglah berbanding dengan tanah
tanah dense, so keupayaan load tadi akan lebih tinggi berbanding dengan tanah loose. So lebih tinggi, so sehinggalah kita mendapat yang paling tinggi, iaitu QULT ataupun Ultimate Bearing Capacity. Ultimate Bearing Capacity, okey, ini kita panggil, kalau tanah dense or sand ini adalah general failure lah, general shear failure. Maknanya dia punya mode kegagalan tadi akan berlaku, tadi mode tadi ada 3, mode shear failure untuk tanah ada 3. Yang pertama general shear failure, so yang kedua adalah local shear failure, dan yang ketiga punching shear failure. So yang ini adalah curve showing the relationship between bearing capacity factor and phi as determined by theory, and the Raoult's empirical relationship between bearing capacity factor or phi and value of standard penetrations, resistance and value. So ini adalah hubungan antara bearing capacity bearing capacity factor, terzagi bearing capacity factor, dan juga end value, hubungan di antara end value dan juga bearing capacity factor, terzagi bearing capacity factor. Okey. So contohnya kita ada end value 30. So kita unjurkan end value dekat sini. Okey, dapat dekat garisan N, so kita akan turunkan ke bawah. So kita akan dapat nilai N gamma dan juga N Q. Kenapa NC tidak ada? Sebab apabila kita ada N value ini adalah untuk tanah yang tanah yang tidak berjelekit lah. Sebab tu dia punya NC tadi equal to 0 lah. Tidak ada pengaruh daripada kejelekitan tanah. Okey, ini adalah untuk tanah yang tidak ada pengaruh daripada NC ataupun kejelekitan tanah. Okey, kalau general shear failure, untuk kita mengira dia punya ultimate bearing capacity itu, kita just guna saja formula itu, masuk formula saja. Tetapi kalau tanah tersebut adalah tanah loose sand or soft clay, okey, dense sand and hard clay. Okey, kita tengok ni note. Loose sand and soft clay dia kategori sebagai local shear failure, manakala dense sand or hard clay adalah general shear failure. Kalau general shear failure, kita just guna saja formula itu. Formula, katakan ini formula untuk square footing, kita guna saja formula ini. Tidak perlu modify lah, sebab kalau general. Tetapi kalau local shear failure, tanah yang loose sand, so kita kena modify dia punya formula. Jadi formulanya akan dimodify dua benda saja, iaitu C. C tadi nilai cohesion tadi perlu didarabkan dengan 2/3. Di mana kita tukar kepada C prime, kemudian NC prime, NQ prime dan juga N gamma prime. Kemudian phi pun kita kena tukar kepada phi prime, iaitu tangent yang ke-1 kali dengan 2/3 tangent phi. Kita kena convert phi tadi kepada phi prime. Dah dapat phi prime, baru kita akan refer kepada dah dapat phi prime ni, kita akan refer kepada graf ini. So kita akan dapat sebab kita menggunakan phi prime, so yang ini pun akan jadi prime juga, N gamma prime, NQ prime dan juga NC prime. Sebab kita refer daripada friction angle prime tadi, so dia akan automatic ini pun dijadikan, kita boleh tanda dia sebagai prime juga. Okey, sebab tu dia untuk local shear failure dia akan formulanya ada tanda prime ni, ada ni macam ni, ada koma kat atas ni. Okey, itu berbeza. Itu beza di antara local shear failure dan juga general shear failure. Kalau general kita just guna saja nilai C tu, tidak perlu convert kepada C prime lah. Begitu juga dengan phi, tidak perlu convert kepada phi prime. Okey. Okey, yang ni dia punya contoh. Example 2.1, give the value of internal friction angle phi of two soil sample obtained from Traxxer test as follow. Okey. Yang pertama saturated sample, dia bagi dia punya parameter tanahnya phi sama dengan 16 dan phi sama dengan 30.
sample with no groundwater effect. Okey, yang B ni tidak ada groundwater effect. Okey, apa soalannya? Require the value of Terzaghi bearing capacity factor. So dia sudah dapatkan NC, NQ dan juga N gamma. Okey, jadi untuk yang A, okey, saturated sample, okey, saturated sample, okey, 30. Okey, 30. Okey, 30. So daripada 30 kita akan dapat 30, 18.5 dan juga 16. Okey. Okey. Kita pergi kepada sini 30. Kita nampak ni 30, ni fin 30. So kita dapat 16, 18, 30. Sama tak? Kita dapat 16, 18, 30. Hampir lah. Okey. So manakala untuk 25 pula, 25 unjurkanlah kat sini. Unjurkan dekat sini saja. Unjurkan 25 kat mana ni? Okey. Okey, 25 dekat sini lah. 25 naik. So awak dapatkan dekat sini berapa? So ini 5.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So sini 2.5. So N gammanya adalah 6. N gammanya 6. Kita tengok. N gamma 1 pula kat sini. 25. Okey, 25. Sekejap, 25 betul lah. 25. Okey, 25. Unsaturated sample use total. Okey, dia punya fee dia 25. N gamma 1, NQ 3, NC 10.5. Tengok kat sini boleh 25. Tapi kalau kat sini kena interpolate lah. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, kita just ni lah. Mungkin silap dia tadi. So 25 betul lah kat sini 25. So kita dapat kat sini ni 5.1. Ni 6 lah kan, 6. Okey, 6. Kemudian yang untuk NQ 10. Okey, 6, 10 dengan kat sini berapa? 10, 20. Ni 20. 6, 10, 20. 6, 10, 20. Okey, kita dapat sepatutnya 6, 10, 20 lah. Okey, 6, 10, 20. Okey, tak apa. Ya kan? Okey, kita pergi kepada example yang seterusnya. Example 2.2. Okey, kat sini a square footing with 1 meter width is supported in a uniform deposit of stiff clay. Okey, kalau stiff maksudnya dia adalah general stiff clay. Figure 2.2, the unconfined test on undisturbed sample give the result of unconfined strength QU sama dengan 42 kN per meter square. Unit weight of soil below the base is 16.4. Base ini dekat base, dekat bawah lah base 16.4 kN per meter cube dan groundwater has no effect. So jadi kita ada square footing, maknanya kita kena gunakan formula square lah. Okey, dia punya lebarnya 1 meter, kedalaman dia 0.6. okey, kedalaman dia berapa ni? Kedalaman dia 1 meter juga ni, 1 meter. Okey, kemudian dia punya QU ni adalah unconfined compression test 42. Gamma dibagi 16.4 kN per meter cube. So require ultimate bearing capacity on
of the footing, kemudian allowable footing load using safety factor sama dengan 3. Okey. Okey, jadi kita dapatkan formula ini. Formula square footing inilah QULT sama dengan 1.2 CNC campur dengan gamma 1 DF NQ campur dengan 0.4 gamma 2 BN N gamma. Okey, first sekali kita kena dapatkan nilai cohesion C ni. C ni sama dengan QU bahagi 2. Okey, QU bahagi 2. QU tu adalah unconfined compression test. Unconfined test on undisturbed sample. So dia bagi kat sini 64. QU 64, kita bahagi 2, kita akan dapat nilai C. So kita akan dapat nilai C dia 21. Okey, gamma 1 sama dengan gamma 2 sebab apa? Sebab dia bagi 1 saja gamma. Kat sini dia bagi 1 saja gamma. Apabila dia bagi 1, kita boleh assume yang bawah dengan atas ini sama. Kalau dia bagi yang bawah ni 18, yang atas ni 16, so kita kena ikutlah. Okey, kena ikut. Okey, gamma 1 tadi kat mana? Gamma 1 tu di atas, gamma 2 tu kat bawah. Okey, gamma 1 di atas asas, gamma 2 di bawah asas. So sekarang ni gamma 1 dan juga samalah. Okey, DF dia 0.6. 0.6 ni kedalaman asas. Okey. 0.6 ini adalah kedalaman asas. Okey. So daripada sini kita tengok disebabkan oleh dia ni adalah clay, stiff clay. Jadi kita boleh assume clay ni dia tidak ada friction angle dia equal to 0. Sebab clay ni tanah yang berjelekit, jadi kita boleh assume sekiranya nilai V tu dia tak bagi, kita boleh assume nilai V tu equal to 0. So disebabkan oleh cohesive soil, tanah yang berjelekit, jadi nilai V dia sama dengan kosong. Okey, jadi apabila V sama kosong, kita akan refer dekat dekat graf ini. Okey, C sama dengan V dengan sama dengan kosong, jadi N gamma ni kosong, NQ ni 1, NC 5.14. Okey, sebab itulah kita dapat di sini N gamma kosong, NQ1 dan juga NC dia 5.14. So kita dah dapat terzagi bearing capacity factor. Just masukkan dalam formula ini. Nilai NC dah ada, NQ dah ada, N gamma dah ada, C pun dah ada, DF pun dah ada. DF tu kedalaman asas 0.6, B ni lebar asas. Lebar asas sama dengan 1. So masukkan sahaja di dalam formula, mudah kan? Masukkan dalam formula QULT. So kita akan dapat dia punya apa dia? QULT ni apa? QULT ni adalah ultimate bearing capacity. So ultimate bearing capacity untuk asas tersebut adalah 139.3 kN per meter square. Manakala untuk QA ataupun Q allowable footing, Q allowable bearing capacity yang dibenarkan, okay, allowable bearing capacity QULT bahagi dengan safety factor. So QULT ni 139.3 bahagi dengan safety factor 3. So kita dapat 46.4 kN per meter square. Okay, ini adalah bearing capacity yang dibenarkan. Kalau load yang dibenarkan, allowable load pula, allowable footing load, dia punya bezanya adalah caps lock. Ini huruf besar lah, Q huruf besar. Q besar, A ni adalah load, nilainya load. Kalau Q kecil ni dia dalam bearing capacity, iaitu kilonewton per meter square. Kalau load dia dalam kilonewton. Maksudnya kita nak convert, so kita kalikan dengan area lah. Okay, QA, okay, bearing capacity allowable tadi, kalikan dengan area asas. Area asas 1 kali 1. So kita dapat 46.4 kilonewton sajalah. Okey, sebab kita dah bagi dengan area, so dia jadi 46.4 kilonewton. Okey, faham tak? Mudah kan yang ni? Jadi yang tu yang ni untuk kes yang general shear failure lah, untuk asas square footing. Maknanya setiap pelajar kena tahu macam mana untuk find ataupun determine NC
NQ dan juga N gamma ni, yang mana kita tentukan daripada chart tadi dengan berdasarkan kepada berdasarkan kepada friction angle, berdasarkan kepada friction ataupun phi tadi, nilai phi Okey. Contoh 2.3. Okey, contoh 2.3 ni dia melibatkan nilai SPT Kita tengok kat sini dia bagi load kat sini 1500 kN total load. Kemudian kedalaman asas DF 1.5 meter, gamma 20. Okay, N value 30. Ini adalah cohesive. Cohesive ni cohesive tanah yang tidak berjelkit. Okey, jadi kat sini dia kata apa soalannya? A column of circular footing with 2 meter diameter is raised 1.5 meter below the ground surface in a dense cohesive soil. Figure 2.4, the result of level 3 and field test on soil are as follow. Okay, A, unit weight of soil sama dengan 20.1 kN per meter cube. Average corrected SPTN value beneath the footing sama dengan 30. N value dia 30. Kemudian groundwater was not encountered during SI. So tidak ada kesan lah, maknanya groundwater table tadi tidak ada kesan kepada asas ini Okay, the footing is to carry, the footing tadi dia to carry a total load of 1500 kN including column load, weight of footing and weight of the soil secara. Maknanya 1500 kN ni termasuklah berat stump, berat tanah dan juga berat asas. Okey. Jadi soalannya nak apa? Dia kata the safety factor again bearing capacity failure. Apakah safety factor again bearing capacity failure? So kita tengok macam mana dia punya solution. Okey, jadi yang pertama tadi dia kata tanah itu adalah tanah cohesive. Kalau cohesive maksudnya nilai C itu sama dengan kosong. Cohesive maksudnya tanah yang tidak berjelkit. Kalau tanah cohesive soil dia punya nilai phi sama dengan kosong. Kalau cohesive soil dia punya nilai C itu sama dengan kosong. Cohesion dia sama dengan kosong sebab tanah ni tanah yang tidak berjelkit. Bila tanah tidak berjelkit, nilai C tadi, nilai cohesion sama dengan kosong. Bila tanah berjelkit, nilai phi tadi, friction angle tadi, geseran di antara tanah tadi sama dengan kosong sebab dia berjelkit, tanah tu berjelkit. So disebabkan oleh tanah ini adalah tanah cohesive, jadi nilai C dia kosong lah. Okey. Manakala untuk phi ni dia akan jadi ada nilainya. Dia akan jadi ada nilai. Okay, for circular footing. Jadi apabila circular kita akan ambil formula untuk circular footing lah. Iaitu QLT 1.2 CNC campur dengan gamma 1 DF NQ campur dengan 0.6 gamma 2 R. R ni diameter jejari N gamma. C sama dengan 0. So gamma 1 sama dengan gamma 2 iaitu 20.10. Okey, jadi dia punya DF dia 1.5, R sama dengan jejarinya 1 meter. From figure 2.3 with the corrected N value 30. So nilai phi dia 36. So the value of the NQ sama dengan 37 dan juga 45. Okey, jadi based on N value kita boleh dapatkan NQ dan juga N gamma. Kat mana NC? NC mana? NC tak adalah sebab ini adalah tanah cohesive. Tanah cohesive jadi NC faktor yang melibat kepada kejelkitan tadi tidak akan dilibatkan di sini sebab tanah itu tanah cohesive. Okey, jadi kita refer N value ni 30. So kita tengok N value 30 dengan menggunakan chart yang satu lagi yang ni lah. Okay, N value 30. Okay, standard penetration resistance 30. So kita turunkan bersilang dengan N, garisan N ni turun ke bawah. So kita dapat 36. 36 ni dia punya phi, nilai phi. Manakala yang bersilang dekat line ni, kita pergi belah sini, kita akan dapat nilai NQ. NQ dia lebih kurang dalam 36.
and gamma dia 45. Kita tengok betul tak 36 45 Okey, kita dapat berapa? 37 dan juga 45. Okey, hampir tu NQ tadi 37 dan N gamma 45. Tahu faham tak macam nak dapatkan N gamma dan juga NQ ni? Based on chart tadi lah, chart yang ada nilai SPT value. Okey. Alright. Okey, selepas itu kita dah ada ni, kita akan masuklah dalam formula ni. 1.2 C ni dah kosong dah. So yang ni kita dah hapuskan, tinggal lagi yang ni lah. So kosong campur dengan gamma 1 ni 20.1. Okey, kali dengan DF dalaman tapak dia 1.5. NQ 37 campur dengan 0.6 kali dengan gamma 2 sama juga dengan gamma 1 lah 20.1 kali dengan R tadi dia punya jejarinya 1 meter, kemudian kali dengan N gamma 45. So kita dapat QULT sama dengan 1658.3 km per meter square. Jadi berapakah Q actual ataupun Q design? Okey, Q actual ni, okey, Q actual ni adalah load lah, load dia yang dikenakan pada asas tersebut. Yang mana kita kena bagikan dengan area lah. Q actual ni, Q besar load tadi 1500 kN bahagi dengan A ni area. So area square, area circular lah. Circular sama dengan pi D kuasa 2. Pi D kuasa 2 ni sama dengan area lah. D ni pi J kuasa 2, pi J kuasa 2 area. Okey, kalau kita nak pakai apa? Kalau kita nak pakai diameter pi D kuasa 2 per 4. So yang ni pi J kuasa 2 lah untuk dapatkan area. So kita dapat Q actual 477.5 kN per meter square. Jadi untuk mendapatkan safety factor, again bearing capacity failure, safety factor sama dengan QULT bahagi dengan Q actual. Okey, Q ultimate tadi, ultimate yang untuk asas tersebut dia boleh tampung paling tinggi 1658.3. Okey, actual, okey, beban yang diterima hanyalah sebanyak 477.5. Jadi kita yang paling besar bagi yang actual, so kita dapatlah dia punya safety factor dia adalah 3.5. Maknanya lebih besar daripada 3, maknanya okey. Jadi okey. Alright. Faham kat situ? Okey, jadi untuk hari ini setakat ini saja. Bagaimana saya dah terangkan bagaimana kita untuk mendapatkan ultimate bearing capacity untuk asas. Okey, kita ada 3 jenis asas. Asas square footing, circular footing dan juga continuous footing. Formula tadi kita generate daripada plastic analysis. Terzagi plastic analysis. Jadi kita boleh keluarkan 3 formula tadi untuk menentukan ultimate bearing capacity. Apakah keupayaan galas asas yang paling mutamat, paling tinggi berapa? Ini tujuannya adalah untuk kita mereka bentuk asas yang lebih selamat lah. Okey. Jadi kita ada beberapa term tadi. Yang pertama ultimate bearing capacity, iaitu keupayaan galas asas yang paling tinggi. Kemudian dia ada allowable bearing capacity, keupayaan galas tanah yang dibenarkan. Kemudian dia ada load yang dibenarkan. Load ni dia tukar convert kepada load lah, daripada bearing capacity, allowable bearing capacity tadi kita convert kepada load saja. Di mana kita kalikan dengan area. Okey. So okey, jadi untuk next slide nanti, untuk next video nanti saya akan ajarkan macam mana kita nak kira bearing capacity apabila asas tersebut ada water table macam ni, iaitu effect of water table on bearing capacity. So apabila ada kesan air pada asas ini, so macam mana kita nak kira dia punya bearing capacity. Jadi kita jumpa pada next video insya-Allah. Jadi untuk hari ini setakat ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.